Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Hari ni saya nak buat kitchen garden tour March dengan korang. Okey, ni area anak semai. Kat sini saya ada banyak pokok hati-hati, anak pokok Ester, pokok ros sikit je, itu pun yang baka CCB, Bishop, semua baru nak recover lah. Sebabnya kalau bila duduk kat sini, dia serangga tu banyak sikit kan. So itulah. So banyak hati-hati. So kat sini ada pokok kunyit daun. Saya punya pokok sawi dah tak ada rupa dah. Semalam ada lagi daun dia, dah tak ada daun dah. Itulah dia. Okay, ni tempat jagung saya. Jagung saya pun dah tak ada. Dah tak ada rupa. So saya yakin korang yang tengok ni mestilah rasa macam geram dan rasa macam nak marah sebab kenapa saya tak raca kan. Tengok ni. Ada ulat dalam tu. Okay, ni kalau ikutkan diorang ni macam bantut tau. Sebab diorang ni macam mana benih recycle. Jadi dia macam prestasi diorang memang tak berapa bagus. Tapi saya dah memang dah macam mana, tak terkejut lah dengan keadaan diorang ni. Sebab saya dah rasa dah boleh agak lah kan. Tapi saya tak risau, diorang ni semua akan saya bagi pada ayam saya untuk diorang buat kompos untuk saya. Okay, dekat bawah jagung ni saya ada tanam pokok labu ni. Tu kangkung tu yang saya tanam dulu. So perlu dia tinggal, so saya biarkan, saya tanam je jagung, saya siram je hari, so diorang dah gemuk semua dah lah. So ada banyak lah kat sini selit-selit anak pokok labu. Tapi yalah, serangga suka kan. Okay, kat sini ada kucai, terong mini, baru nak belajar buah. Ada sebiji je buah dia tu. Lepas tu ni pun terong mini juga, baru nak berbunga. Ni pun terong mini. Dekat celah ni saya ada letak benih kangkung. Saya baru letak semalam, so dia belum cambah lagi lah. Nak makan masa lah. So sini ada rozel. Dekat antara rozel ni pun saya ada tanam. Saya ada letak benih. Kalau siapa tengok saya punya video yang saya selongkar biji benih tu, saya ada letak biji benih yang saya campur-campur tu kat sini. Tapi tak ada keluar, tak ada yang cambah. Jadi saya isi benih kangkung pula. So InsyaAllah dekat antara rozel ni akan ada pokok kangkung. So rozel, sepanjang ni rozel. Sampailah sana. Ini pokok cukur manis, baru nak cantik naik lawa semula sebab saya cantas habis hari tu. Ni sorghum. Kat sini pun ada kangkung saya letak. Sini rozel dan kangkung. Kangkung lagi. Rozel diselangi dengan tempat kunyit dengan rozel. Lepas tu halia. Situ halia. Tapi diorang bila kena makan dengan serangga macam ni, dia mati. Lepas tu dia maksudnya batang ni mati, lepas tu dia naik tunas baru. Macam tu. Macam tu tunas baru lah tu. Okay, selepas halia tu ni saya ni benih kangkung saya letak dah cambah. Ni sebenarnya tempat asparagus. Tapi asparagus bahagian ni dia mati kot sebab dah lama tak keluar. So ni saya baru baiki semula tempat asparagus. So ni diorang dah keluar. So ni saya biarkan diorang menua lah, buat benih.
Kan biar dia cambah macam ni. Okey. Ni saya punya warm tower, menara cacing. Okey, baru je buat, jadi dia masih belum ada apa-apalah, cuma bahan dalam tu je lah yang mereput. Okey, ni serai. Ni cendawan tiba-tiba. Ini tempat Halia, Rozel, Halia. Ni saya punya air mata pengantin ni. Sibuk sangat diorang ni, kelulut saya bekerja keras pagi-pagi ni. Okay, kat sini pula ada sacak inci. Saya dah harvest banyak kali, cuma saya belum masak lah dia punya biji tu. Jadi nantikan saya akan buat video khas untuk sacak inci ni. Okey. Okay, kat bawah ni kosong. So, dan kat bawah ni ada pokok pakcoy. Anak benih pakcoy saya baru letak 3 hari yang lepas. Sini pakcoy 2 ni. Lepas tu ada satu lagi barisan ni Swiss chard. Jadi belum ada cambah lagi lah. Ni bawang kecil. Lepas tu ni adalah bayam, dia tumbuh sendiri. Ini adalah bawang putih lanang yang ada sebiji je tu. Ni dia tumbuh. Tak mintalah dia membesar dengan baik. Ni macam boleh dibuat sayur. Esok kot, hari ni dah ada sayur, makanan pilihan, menu pilihan. Esok boleh ambil buat sayur. So kat sini dekat dengan sacak inci ni, kat sini saya letak maman ni. Tapi 1-2 je yang tumbuh, tak tahulah kenapanya. Ada lagi tu banyak, tak nampak dia orang kecil lagi. Kat sini ada pokok lada kecil. Kucai. So kat kucai ni pun saya ada selit pakcoy. Ni dia baru tumbuh. InsyaAllah tak lama lagi bolehlah dapatlah makan kan. Kalau serangga tak makan diorang. Okey, ini yang terbaru sekali dekat saya punya kebun dapur dan saya tak tunjukkan kat mana-mana video pun. Ni pokok berkayu durian Belanda. So saya tanam ni untuk macam ni. Sebab tanah sebelah bawah kan dia macam liat tau. Jadi fungsi dia ni adalah untuk membuat ruang. Akar dia tu untuk memecahkan, maksudnya membuat ruang dekat dalam tanah tu supaya dia tak adalah keras sangat kan. Dia macam saya nak buat sistem akar berperingkat lah. Macam diorang ni akar semua belah atas. Lepas tu diorang bukannya tahan lama kan. Macam ni dia tahan lama. Akar dia pula belah bawah. Itulah saya nak buat dekat saya punya kitchen garden ni. Ni pokok kantan. Ini kucai lagi. Ni pokok keledek. Ada pokok lada kampung satu. Yang lain mati. Ini ada pokok labu sebenarnya, tapi tengoklah. Habis dah pokok labu. Tak ada rupa, siput lah ni makan. Lepas tu ni saya punya kacang botol baru nak naik semula. Tengok, baru nak naik semula. Alhamdulillah boleh lah kan. Lepas tu bayam Brazil. Oh, dia naik belah bawah akar sini. Patutlah dia lambat nak naik atas. Belah bawah. Tak apalah. Tak kisahlah, yang penting dia tumbuh semula. Ni saya punya keladi pandan dengan kesum saya.
Keladi ni tak berapa nak cantik sebab diorang macam tak cukup air. Macam tak cukup air. Kan, kesian kan. Okay, lepas tu kat sini saya punya 5 variety keledek. Saya tak ada tempat nak letak diorang, so saya kumpulkan diorang satu tempat sahaja. Okay, itulah dia yang ada dekat saya punya kebun dapur ni. Tak banyak tapi alhamdulillah semua dalam proses membesar. Macam roselle semua kan, tak tahulah. Alhamdulillah hari tu dapat benih banyak dan saya dapat semai semua dan muat semua kat dalam ni kan. Lepas tu dapat ada lagi ruang untuk tanam pokok sayur daun. Saya punya kebun dapur ni sangat banyak serangga, sebabnya kan suami saya buat kebun komersial, jadi dia guna kimia. Jadi bila dia ada masalah serangga, dia akan sembur racun. Bila sembur racun tu, segala serangga tu akan lari ke tempat saya. So, maka tempat saya ni akan jadi tempat diorang mencari makanan utama lah kan. Jadi saya macam mana, benda tak boleh nak buat apa-apa, sebabnya konsep saya punya kebun dapur adalah 100% organik. Walaupun masih belum capai lagi 100%, tapi penggunaan racun secara sengaja tu saya memang tak nak lah kan. Kalau boleh tak nak. Sebab tu saya cuma pejam mata je dengan masalah ulat, dengan masalah serangga apa-apa dekat saya punya kebun dapur ni. Sebab saya faham, lagipun kondisi saya punya tanah ni masih belum bagus. Cumanya serangga ni dia akan seram pada pokok yang pertama, dia akan seram bila dia lapar, dan bila pokok tu keluarkan signal tak sihat. Daripada filem Back to Eden, Paul Gauci yang saya tengok, yang saya buat rujukan lah, yang saya tiru dia punya konsep dia dekat saya punya kebun dapur ni. Bagi dia serangga ni bukannya benda perosak tau, tapi dia adalah polis, pengawal kualiti pokok. Macam tu. Fungsi dia adalah untuk makan mana-mana pokok yang bukan dalam kualiti yang tinggi. Pokok yang macam bantut kan, bermakna dia ada masalah dari segi kualiti. Sebabnya serangga dia makan pokok yang fiber. Dia makan tu sebab dia nak fiber. Kalau pokok yang betul-betul sihat, kondisi air dalam pokok tu adalah 75%. Sama dengan kuantiti air dalam badan kita. Jadi kalau pokok tu sihat, bila serangga tu makan, dia akan lemas sebabnya air banyak. Jadi sebab tu saya tak menganggap diorang ni sebagai musuh. Sama macam rumput lah, saya tak jadikan diorang ni musuh. Cuma kita kawal dia punya pertumbuhan lah kan. Kalau korang perasan, saya punya kebun dapur ni semua saya dah letak daun kering. Okay, bukan hanya daun kering tau, ranting, kulit-kulit kayu kan. Sebabnya benda ni adalah bahan terbaik untuk baiki tanah. Dia bukan untuk tempoh masa yang sehari dua, dia makan masa kan. Macam mana lamanya dia ni asalnya terbiar, macam tu lah juga kita nak kena ambil masa untuk baiki semula. So saya akan bagi korang linkkan kat korang kat bawah video Back to Eden tu. Video ni dia ada banyak variasi tau. Ada yang filem, ada yang YouTube, maksudnya YouTuber datang rakam, dia buat tour, orang datang lawat kebun dia buat tour untuk semua. Saya dah ulang banyak kali, dan baru terakhir kali tu saya baru dapat take note apa yang tak kena pada kebun saya dan apa yang saya boleh dapat daripada video dia tu. Baru saya boleh faham kan. Yang saya faham, bila musim panas tu terbaik untuk kita cakar daun. Sebab masa tu lah daun mengering, daun jatuh kan. Bila ada angin sikit-sikit daun jatuh. Waktu tu lah terbaik untuk kita letak
kita punya daun kering tu pada kebun dapur, dan bila masa musim hujan, masa itulah dia memproses daun kering tu menjadi mereput dan menjadi baja pada tanah. Kan? Mungkin tapi yang saya rasa sangat, ya Allah, subhanallah, kat mana pun kita berada, konsep dia sebenarnya back to basic pun dia, back to nature pun dia, kan. Konsep ni kat mana-mana je, semua jenis tanah boleh. Tanah batu, tanah liat, tanah kering macam saya ni, bukan tanah liat dan bukan tanah berbatu, tanah merah, ataupun ada istilah lain tanah elektrik, macam tu lah. Boleh, tanah pasir pun boleh, semua boleh. Jadi Allah jadikan baik dah, bagus dah, terbaik dah. So itulah saya showkan buat korang semua untuk tengok video tu, faham, ambil poin yang penting yang sesuai untuk kita punya kondisi kita. Okay, itu je setakat ni perkongsian saya dengan korang. Terima kasih kerana luangkan masa anda dengan saya. Okay, terus bersemangat dalam menanam. Okay, biarlah sikit-sikit, tahan mata, tahan hati, sama-sama kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri, kan. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye.